Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam, Petroleum Sarawak Berhad Petros telah memeterai perjanjian persefahaman MOU bersama dengan kumpulan POSCO dari Republik Korea berkaitan kolaborasi tangkapan dan penyimpanan karbon CCS. MOU tersebut dimenterai dan disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya pada Isnin. Petros diwakili oleh pemangku Naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Sarawak Anyik Ngau, manakala kumpulan POSCO pula diwakili oleh Naib Presiden Eksekutif merangkap Ketua Pejabat Perniagaan Hidrogen POSCO Holding Chok Chung Ing, Ketua Unit Perniagaan Hidrogen POSCO Engineering and Construction Jeong Wook Sik serta Ketua Unit Perniagaan Hidrogen POSCO International Yuk Yang Jae. MOU tersebut antara lain bertujuan mewujudkan kolaborasi untuk melaksanakan kajian bersama berkaitan lokasi-lokasi di Sarawak yang berpotensi sebagai tapak penyimpanan karbon berdasarkan data yang disediakan oleh Petros, pengangkutan karbon dioksida dari Korea ke hub CCS di Sarawak serta suntikan dan penerapan karbon dioksida. Selain itu, ia juga dilaksanakan untuk mencari penyelesaian bagi mengurangkan atau mengelakkan pelepasan gas rumah hijau menerusi peluang-peluang yang timbul daripada CCS di samping menilai kebolehlaksanaan teknikal dan komersial perniagaan CCS. Terdahulu, Premier Sarawak dalam ucapannya berkata inisiatif penggunaan dan penyimpanan tangkapan karbon CCUS yang dilaksanakan oleh Sarawak bertujuan menyokong perniagaan tenaga hijau selaras dengan penggerakan kewangan global ke arah rangka kerja alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Jelasnya CCUS merupakan satu penyelesaian berdaya maju secara komersial yang berpotensi digunakan untuk membuat hidrogen, amonia biru, bahan api bio serta produk-produk lain yang berkaitan sekaligus menyediakan platform mampan di Sarawak di samping membolehkan penjanaan kredit karbon. According to the Global CCS Institute, CCUS is one of the few technologies that is able to adequately displace CO2 and the only technology capable of reducing large-scale emission from diverse industrial sources. In addition, the technology can be retrofitted to many existing facilities, enabling them to operate cleanly for the remainder of their life cycle. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menekankan bahawa Sarawak perlu menumpukan kepada pembangunan dan pelaksanaan teknologi tenaga yang lebih bersih merentas rantaian nilai untuk membolehkan negeri ini memenuhi permintaan tenaga dunia secara mampan dan cekap. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu Republik Korea merupakan pengimport ketiga tertinggi gas asli cecair LNG dari Sarawak selepas Jepun dan China. Ujarnya, Sarawak mengeksport sebanyak 4.9 juta tan LNG ke negara tersebut pada tahun 2020. Actually, Korea and Sarawak are no stranger. We have been working together since 1970s. Since then, our trade relationship has steadily grown alongside with energy development, especially in recent years. In fact, after Japan and China, Korea is our third biggest importer of LNG. In 2020, Sarawak exported 4.9 million tons of LNG to Republic of Korea with a value of 5.9 billion ringgit. Sehubungan itu, beliau menyambut baik kolaborasi antara Petros dengan kumpulan POSCO yang dianggap langkah tepat untuk mengukuhkan lagi hubungan Sarawak dengan Republik Korea di samping memperkasakan peranan kedua pihak bagi mewujudkan masa depan tenaga yang mampan untuk dimanfaatkan oleh generasi masa depan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Pelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizoman Wan Omar,
Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Pengerusi Lembaga Pengarah Petros Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Bugo serta Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros Janin Giri. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menerima kunjungan hormat daripada Kumpulan Posko di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Kunjungan hormat itu diketuai inai Presiden Eksekutif merangkap Ketua Pejabat Perniagaan Hidrogen Posko Holding, Cho Jun Ik. Difahamkan kunjungan hormat itu dilakukan sempena majlis menandatangani MOU antara Petros dan Kumpulan Posko Group berkaitan kolaborasi CCS. Dalam pada itu, Pengerusi Lembaga Pengarah Petroleum Sarawak Berhad Petros Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Bugo berkata, pementeraian MOU di antara Petros bersama Kumpulan Posko menandakan satu lagi kejayaan untuk Sarawak. Beliau yakin dengan terbentuknya kerjasama tersebut, pihaknya dapat menjadikan negeri ini mencapai taraf dunia dalam pertangkapan dan penyimpanan karbon CCS. A very special thank to our Premier, the Right Honourable Abang Jo, for making this happen, and he's always with us. And the confidence and trust that he has given us is deeply appreciated. And indeed, the trust and confidence means a lot in our efforts in fulfilling the tasks that have been entrusted on us. With the support and right collaboration, we can truly make Sarawak achieve a worldwide, world-class, if you like, endeavour into CCUS. Sementara itu, Naib Presiden Eksekutif merangkap Ketua Perniagaan Hidrogen Posko Holding Cho Jung Ik juga yakin MOU yang dimenterai tersebut akan menandakan langkah pertama yang baik untuk projek CCS pihaknya pada masa hadapan. Tambah beliau, pihaknya merancang untuk beralih kepada pembuatan keluli berasaskan hidrogen. 오늘 진행하는 MOU 서명식이 CCS 협력의 큰 이정표가 될 것이라고 확신합니다. 또한 포스코 그룹의 탈탄소화뿐만 아니라 사라왁주 및 페트로스의 넷제로 목표에도 협력할 수 있는 방안을 찾아보고 사라왁주의 넷제로 달성과 경제적 발전에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. And I'm sure this MOU we are signing today will mark the great first step of our CCS cooperation going forward. We will play a part in helping Sarawak and Petros reaching its net zero commitment so that we can make the best efforts for Sarawak state government's net zero commitment and economic growth. Paparan berikutnya dilawas, jabatan dan agensi kerajaan harus bekerjasama dengan pemimpin dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wan Tengah Ali Hassan berkata, ini termasuklah mereka yang berperanan dalam melaksanakan projek-projek pembangunan agar ia dapat disiapkan mengikut spesifikasi masa ditetapkan. Dalam hal ini, beliau mahu jabatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan projek-projek harus membuat penilaian supaya projek tidak terlewat. Tegasnya, ia penting agar Limbang dan Lawas sama-sama membangun dengan kawasan-kawasan yang lain. Beliau berucap dalam majlis apresiasi sejambak budi di Hotel Seri Malaysia pada Ahad. Mengulas mengenai kerajaan perpaduan yang telah dibentuk, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menjelaskan Premier Sarawak akur dengan titah Yang di-Pertuan Agong demi perpaduan dan kestabilan negara. Pada masa sama, beliau juga mahu Perdana Menteri terus memberikan perhatian kepada hak-hak Sarawak serta keperluan pembangunan Sarawak ini seperti menghormati kebebasan agama serta adat resam di Sarawak yang berbilang kaum serta menghormati kuasa-kuasa Sarawak seperti imigresen, cukai dan sebagainya. Beralih dengan laporan di Miri, bidang keusahawanan menuntut fokus sepenuhnya untuk seseorang itu berjaya menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat. Katanya bukan mudah untuk menjadi usahawan kerana pekerjaannya tidak sama seperti bekerja di sektor awam dan swasta. Jadi saya ingin berkongsi dengan para usahawan mesti fokus, mesti fokus di dalam membangunkan apa saja bidang yang diusahakan dan juga mesti ada pengorbanan. Bukan, kalau saya sebut tadi, bukan mudah menjadi seorang usahawan.
Orang lain bekerja 8 jam, 8 to 5. Usahawan dia bekerja 14 jam, lebih. Orang lain sudah tidur, dia masih lagi bekerja. Berucap dalam BIS Franchise Sarawak 2022 di Miri, Marriott Resort dan Spa Miri pada Ahad, beliau menambah program itu bertujuan bantu franchiser atau franchisee Induk Bumiputera meningkatkan pencapaian sistem operasi perniagaan mereka melalui perundingan dan nasihat profesional. Mengulas lanjut, beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir mahu setiap masyarakat yang ingin menceburi bidang usahawan perlu yakin dan beri fokus kepada satu-satu pekerjaan sahaja. Jelasnya apa jua sasaran mungkin sukar untuk dicapai akibat terlampau banyak perkara yang hendak dilaksanakan. Kita tidak boleh minat semua benda orang buat. Contohnya orang berjaya buka restoran, kita dah buka restoran. Orang berjaya buka construction, kita dah buka construction. Orang berjaya buat e-hailing, kita pun nak buat e-hailing. Jadi kalau terlampau banyak yang kita nak buat, mungkin keupayaan kita tidak mencapai sasaran yang hendak kita buat. Ke perkembangan berikut, Polis Sarawak berjaya merampas dadah bernilai RM39,000 dalam ops tapis khas dilaksanakan dari 6 hingga 8 Disember lalu. Dalam operasi tersebut, seramai 230 lelaki dan 10 wanita dalam lingkungan umur 17 hingga 70 tahun telah ditahan. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, kesemua yang ditahan terlibat dalam pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebanyak 154 serbuan dan pemeriksaan telah dijalankan, iaitu 15 serbuan di kawasan PPRT, 15 di port-port aktif dan selebihnya di pelbagai tempat seperti kawasan perumahan, perkampungan dan lain tempat yang digunakan untuk aktiviti pengendaraan dan penyalahgunaan dadah di seluruh negeri Sarawak yang telah menghasilkan 240 tangkapan. Sebanyak 187 kertas siasatan dibuka dalam tempoh operasi ini, di mana 10 kertas siasatan atau 5% daripadanya telah dituduh di mahkamah manakala bakinya masih dalam siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di sini pada Isnin. Jelas Datuk Muhammad Azman lagi, Padawan merekodkan rampasan dadah tertinggi dengan jumlah RM20,000, diikuti Miri dengan nilai rampasan RM6,000 manakala Bintulu dengan RM3,500. Untuk rekod sepanjang tempoh 1 Januari hingga 8 Disember 2022, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak merekodkan sebanyak 8,717 tangkapan, merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM11,909,156 10 sen dan menyita harta bernilai RM3,006,654.22 sen. Manakala di Miri dengan Pejabat Daerah Telangusan dan Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak telah mengadakan program pemekasaan komuniti Penan 2022 di Pusat Khidmat Desa Long Lateh, Apoh. Program diadakan selama 2 hari bermula 9 hingga 10 Disember itu dirasmikan Pegawai Daerah Telangusan Barut Tai. Sepanjang 2 hari itu turut diadakan pameran gerai jabatan dan agensi kerajaan bagi menerangkan lebih lanjut mengenai fungsi dan peranan agensi tersebut agar lebih mudah difahami. Antara jabatan dan agensi kerajaan yang terlibat adalah seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjemput Fakta, salam UKAS.